Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya nak ceritakan kisah seram patung Jepun. Kisah pertama ni adalah tentang Iki Ningyo. Iki Ningyo ni adalah sejenis patung tradisional Jepun. Saiz dia adalah sama dengan saiz manusia sebenar. Sama ada dewasa ataupun kanak-kanak. Dan rupa dia sama juga dengan manusia, lebih kurang. Perkara ni berlaku pada tahun 1978. Ada seorang lelaki ni bernama Junji Inagawa. Inagawa ni adalah seorang pengarah di sebuah syarikat drama dan teater tradisional di Jepun. Satu hari ni, Inagawa ni dijemput untuk menghadiri satu sesi temu bual di sebuah stesen radio. Rancangan tu berlangsung pada tengah malam. Jadi bila dah siap acara radio tu, Inagawa ni nak baliklah ke rumah. Dan pada malam tu dia naik teksi. Dalam perjalanan balik naik teksi tu, Inagawa ni nampak dekat satu jalan ni ada seorang budak perempuan ni sedang berdiri. Budak perempuan tu pakai baju kimono merah. Mulanya nampak normal lah. Ni Inagawa ni asyik perhatikan budak perempuan tu. Tapi tiba-tiba budak perempuan tu dia macam terperasan. Inagawa ni pandang dia. Dan dia pun berpaling lah, pandang ke arah Inagawa. Inagawa ni terkejut lah. Lepas tu budak perempuan tu terapung dan melayang menuju ke arah teksi yang sedang bergerak tu. Bila dah dekat dengan teksi, budak perempuan tu hilang. Jadi Inagawa ni terkejut lah bila tengok keadaan macam tu. Jadi Inagawa ni ditanyalah driver teksi tu, "Tadi kamu perasan tak? Ada budak perempuan pakai baju kimono merah. Dia terbang melayang menuju dekat arah teksi kita ni." Lepas tu driver tu bagi tahu, "Saya tak nampak apa-apa pun." Maknanya Inagawa seorang aje yang nampak budak perempuan tu pada malam tu. Lepas dah balik rumah, Inagawa ni cakap dia selalu terdengar di rumah dia seolah-olah macam ada orang berjalan. Banyak kali dia dengar bunyi tapak kaki dalam rumah dia, sedangkan dia duduk seorang-seorang. Tapi Inagawa ni dia jenis yang positif. Dia tak fikirkan sangat perkara tu. Sebulan lepas kejadian tu, Inagawa ni dapat satu projek baru, projek teater yang baru. Dan dalam projek teater tu ada banyak babak yang perlukan patung. Jadi Inagawa pun tugaskanlah seorang, bagi tanggungjawab dekat seorang ni untuk bina patung, untuk siapkan satu patung untuk digunakan dalam projek teater tu. Jadi kru yang diberi tanggungjawab untuk sediakan patung tu carilah tukang buat patung. Lepas tu siaplah patung tu. Tukang buat patung tu sampai siap dan tunjuk kepada Inagawa. Bila Inagawa tengok patung yang dah siap tu, dia terkejut. Sebab patung tu sebiji macam gadis yang dia nampak pada malam yang dia balik daripada stesen radio tu. Sekali lagi Inagawa ni berfikiran positif. Mungkin kebetulan saja. Dan dia pun terimalah patung tu untuk digunakan dalam teater dia. Tapi sejak patung tu ada dekat set penggambaran teater dia tu, banyak kejadian buruk berlaku. Perkara pertama yang berlaku adalah pembuat patung tu hilang. Katanya seolah-olah macam melarikan diri, bersembunyi daripada sesuatu. Mungkin Inagawa ni nak bayar dia ke apa, kontak dia, cari dia tak jumpa. Dia seolah-olah menyembunyikan diri daripada sesuatu. Antara kejadian buruk lain yang terjadi adalah rumah penulis skrip bagi teater tu. Rumah penulis skrip ni terbakar secara tiba-tiba. Dan setiap kali sesi latihan teater tu, banyak kemalangan berlaku. Sampai barang-barang banyak yang rosak dan juga kru-kru, pelakon-pelakon ramai yang cedera. Tapi yang peliknya, kebanyakan kecederaan yang dialami oleh pelakon ni berlaku di bahagian badan yang sama, iaitu pada tangan kanan dan lutut kanan. Bila Inagawa ni tengok banyak sangat kemalangan berlaku, kerosakan berlaku, dia mula percaya yang patung tu yang jadi penyebab perkara-perkara tu terjadi. Jadi Inagawa ni buat keputusan, dia nak hantar patung tu dekat kuil. Dia simpan patung tu dalam keranda dan diserahkan kepada pihak kuil. Lepas dia serahkan patung tu dekat pihak kuil, barulah projek teater dia berjalan dengan lancar. Keadaan kembali normal sekitar 1 ataupun 2 hari. Lepas tu berlaku lagi perkara buruk. Ayah Inagawa meninggal secara tiba-tiba, tak tahu kenapa. Tapi Inagawa ni fikir adalah sumpahan daripada patung tu. Tapi macam kalau kita yang Islam ni, kita tahulah benda ni tak ada kaitan pun dengan patung tu, dia memang ajal dia kan.
Tapi Inagawa ni fikir memang ada kaitan dengan patung tu. Bila projek teater tu dah selesai, ada salah seorang kru ni pergi ambil patung Iki Ningyo tu dekat kuil dan bawa balik ke rumah. Nama kru ni adalah Maeno. Mula-mula Maeno simpan patung tu di rumah dia, tak ada apa-apa yang berlaku pada Maeno ni. Tapi lama kelamaan, orang perasan Maeno ni makin lama kesihatan mental dia makin kurang. Dia banyak bercakap seorang-seorang, kadang-kadang dia bercakap dengan patung. Itulah yang terjadi kepada Maeno. Setahun lepas tu, iaitu pada tahun 1979, ada satu stesen TV ni mendapat tahu tentang Iki Ningyo ni, patung ni. Dan diorang pun jemputlah Inagawa dan juga Maeno untuk datang dalam satu sesi temu bual di stesen TV tu. Jadi Inagawa dan juga Maeno ni bersetujulah. Maeno ni datang bawa lah patung tu sekali. Jadi sepanjang sesi temu bual tu, sesi penggambaran tu, syuting tu, banyak perkara pelik yang berlaku. Antaranya, lampu yang digunakan untuk syuting tu jatuh. Dan banyak barang-barang elektronik yang tak dapat berfungsi seperti biasa. Maknanya rosak. Sepanjang sesi rancangan tu, banyak yang tak kena lah. Lampu yang nak digunakan untuk syuting jatuh, dan barang-barang elektronik banyak yang tak boleh berfungsi dengan baik. Lagi satu, kru-kru produksi rancangan tu terperasan dengan penonton, ada penonton juga dekat situ. Dia orang terperasan ada satu benda yang pelik pada Maeno. Maeno ni dia selalu bercakap dengan patung tu, Iki Ningyo tu. Dan cara dia bercakap dengan patung tu seolah-olah patung tu hidup. Orang-orang yang ada dekat set penggambaran tu semuanya berasa seram sejuk bila tengok Maeno bercakap macam tu. Katanya episod yang ada Iki Ningyo tu tak berjaya disiarkan. Dan yang lebih menyeramkan, bila dah habis sesi rakaman tu, walaupun tak banyak video rakaman yang dapat ditangkap, dia orang ni kaji balik video yang mana ada tu. Dia orang tengok balik. Lepas tu dia orang terperasan ada satu benda yang pelik ni. Dekat dalam rakaman tu ada seorang budak perempuan yang sentiasa berdiri di sebelah patung Iki Ningyo tu. Sedangkan sebenarnya dekat set penggambaran tu tak ada seorang pun kanak-kanak. Lepas kejadian tu, patung tu diserahkan balik kepada pihak kuil. Tapi tak lama, pihak kuil melaporkan patung tu hilang. Tak tahulah sama ada orang curi ke ataupun ada orang yang ambil dan musnahkan patung tu. Tapi walaupun patung tu dah tak ada, Inagawa ni tetap dalam keadaan takut dan risau. Dia risau takut patung tu kembali dalam hidup dia. Kisah kedua ni adalah tentang anak patung Okiku. Kisah ni bermula pada tahun 1918 di Sapporo, Jepun. Masa tu ada seorang remaja lelaki ni berusia 17 tahun. Nama dia Eikichi Suzuki. Suzuki ni dia ada seorang adik perempuan berumur 2 tahun. Nama adik dia Okiku. Hari jadi Okiku dah dekat. Jadi Suzuki ni bercadang nak beli satu hadiah, nak hadiahkan kepada Okiku. Jadi Suzuki pun pergilah ke sebuah kedai hadiah. Bila masuk ke kedai tu, Suzuki nampak ada satu patung perempuan ni yang sangat menarik. Saiz patung tu berukuran lebih kurang 40 cm macam tu lah. Dan patung tu memakai pakaian tradisional Jepun, iaitu baju kimono. Dan patung tu memiliki rambut separas bahu, rambut lurus berwarna hitam. Jadi bila Suzuki nampak aja patung tu, dia terus berkenan. Dia rasa ni mesti adik aku suka. Jadi dia pun belilah, nak bagi hadiah dekat Okiku. Dia beli dan bawa balik patung tu. Bila dah tiba tarikh hari jadi Okiku ni, Suzuki pun memberilah hadiah tu. Bila Okiku dapat aja patung tu, dia sangat-sangat gembira. Dia terus bermain dengan anak patung tu. Suzuki ni rasa seronok lah bila tengok adik dia sangat suka dengan patung tu. Patung tu kemudiannya menjadi macam sahabat karib bagi Okiku ni. Kemana saja dia pergi, dia akan bawa patung tu. Dia nak makan ke, dia nak tidur ke, memang patung tu ada dengan dia. Boleh kata sepanjang masa lah patung tu ada dengan dia. Setahun lepas tu, iaitu pada tahun 1919, ada satu perkara yang menyedihkan berlaku kepada keluarga Suzuki. Adik Suzuki iaitu Okiku ni mengalami satu demam panas yang sangat teruk. Okiku ni masa dia demam panas tu, dia mengalami kesakitan yang teramat sangat dan dia susah nak bernafas. Akhirnya Okiku menghembuskan nafas yang terakhir. Masa dia meninggal tu, patung tu dia genggam erat. Dia peluk patung tu seolah-olah tak nak lepaskan. Memang seluruh keluarga Okiku ni berada dalam keadaan yang sangat-sangat sedih lah. Family Okiku bercadang nak kebumikan Okiku ni bersama dengan patung kesayangan dia tu. Tapi ada setengah pihak yang tak izinkan
keluarga Okiku berbuat macam tu. Jadi tak bolehlah nak kebumikan Okiku dengan patung dia. Jadi jasad Okiku saja yang dikebumikan. Patung kesukaan Okiku tu akhirnya diletakkan di satu ruang di dalam rumah, di atas meja lah. Dan ruang tu adalah untuk memperingati si mati, iaitu memperingati Okiku. Lepas patung tu diletakkan di situlah kejadian pelik mula berlaku. Benda pelik pertama yang keluarga Okiku ni perasan, rambut patung tu seolah-olah macam memanjang, macam tumbuh. Dulu rambut patung tu paras bahu saja dan potongannya lurus. Tapi bila lama kelamaan, keluarga Okiku ni perasan rambut tu mula melepasi paras bahu. Dan kalau dulunya potongan rambut tu lurus, sekarang jadi macam dah serabai. Ada yang panjang, ada yang pendek. Dan bila diorang ni tengok betul-betul, warna rambut tu pun berbeza daripada warna asal. Kalau warna asal ni warna hitam, warna yang tumbuh ni berwarna lain. Dan bila diorang pergi pegang rambut tu terasa kasar. Rambut tu juga dah tumbuh sampai ke paras pinggang patung tu. Ahli keluarga Okiku ni pada waktu malam, diorang ni selalu bermimpi tentang Okiku. Dan diorang ni cakap kadang-kadang bila waktu pagi diorang bangun tidur, tengok-tengok patung Okiku tu ada di sebelah. Keluarga Okiku ni mendakwa dah banyak benda-benda pelik yang berlaku dekat rumah diorang. Antaranya lampu berkelip-kelip pada waktu malam, dan ada juga diorang dengar ni bunyi-bunyi dan suara-suara yang aneh dalam rumah. Perkara-perkara pelik ni makin kerap berlaku apabila menghampiri dua tarikh, iaitu tarikh Okiku lahir dan tarikh Okiku meninggal. Tapi gangguan tak pernah lebih daripada itulah. Dan akhirnya pada tahun 1938, keluarga Okiku berpindah ke daerah lain. Patung tu kemudiannya keluarga Okiku dermakan ke sebuah kuil. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Pada anda yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang ada dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.